Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bih, mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati sedangkan dia belum pernah berjihad ataupun belum pernah berniat untuk berjihad, maka mata ala syu'batin min nifaq, maka matinya itu mati daripada cabangnya munafik. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau tidak ada semangat juang untuk berjihad, memang hari ini tidak ada medan jihad yang dikatakan pergi berperang, tak ada. Tapi harus difahami, jihad maksud itu kadang-kadang disalah erti. Jihad asalnya ulama mengatakan maksudnya itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam memberitahu kepada manusia tentang yang Allah itu satu-satunya Tuhan, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang kena ikut macam mana cara nak hidup. Jadi para sahabat sungguh-sungguh berianya menyampaikan statement tadi, Allah Tuhan, Nabi itu Rasul. Mereka menyampaikan sampai ke mana-mana mereka sampaikan. Sampai menyampaikan di sebuah negeri, orang-orang di negeri tersebut marah. Bila marah, umat Islam diserang. Bila serang, sungguh-sungguhnya nak menyampaikan Allah itu Tuhan, Nabi itu Rasul. Walaupun diserang, walaupun sampai berperang, tapi tetap sungguh-sungguh menyampaikan. Jihad ni beria-ria, sungguh-sungguh. Jadi cuba tanya pada diri kita, tadi hadis itu kalau sempat mati, yang dalam surau ni dah mati belum? Alhamdulillah belum. Kalau dah, kita solat jenazah lepas isyak nanti. Betul? Jadi sebelum kita mati masih ada peluang. Peluang apa? Kalau tak berjihad pun ada niat untuk berjihad. Maksudnya apa sekarang? Jihad yang pergi berperang ke? Bukan. Zaman sekarang belum lagi jihad yang pergi berperang. Tapi sekiranya turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa nanti, kita kena mempersiapkan diri untuk pergi berperang? Kena. Sebab itulah dalam Islam kita semua dilatih untuk menjadi prajurit tentera Islam. Sebab tu kita dilatih dengan solat 5 waktu. Tuan-tuan, rasa-rasanya muazzin iqamat, dia tunggu imam ke tunggu makmum? Assalamualaikum. Ni tanya ni mak. Muazzin nak qomat ni, nak masuk solat maghrib tadi, dia tunggu makmum datang ke tunggu imam datang? Tunggu imam. Makmum tak datang, tak ada masalah. Maksudnya apa? Di sini sebenarnya kita manusia selama ini yang menjaga solat adalah manusia yang disiplin dia number 1. Lambat 5 minit tak dapat, dia lambat sekejap je, dia terlepas takbiratul ula. Tahu takbiratul ula? Takbir yang imam takbir tu, Allahu Akbar, itu mahal tu. Jadi kalau boleh diusahakan sebelum imam takbir kita dah berada di saf. Itu takbiratul ula. Itu ada kelebihan sendiri. 5 minit lambat, habis tak solat berjemaah? Habis. Takbiratul ula tadi kalau lambat lagi, hilang tak saf pertama? Saf kedua ada pahala lain tak? Ini semua bukan biasa-biasa bang. Maksudnya apa? Kita umat Islam plus minus paling lambat daripada azan 10 minit, betul? Azan 10 minit lambat, hilang takbiratul ula. Tambah lagi 5 minit, tambah lagi 10 minit, hilang langsung solat berjamaah. Paling lambat 10-15 minit. 5 kali sehari semalam kita dididik dengan waktu. Tuan-tuan, ni tempat askar ni kan. Askar yang paling ditekankan apa? Disiplin kan? Waktu. Macam mana cerita nak pergi berperang? Nak panggil sembahyang je kadang-kadang, datang kadang-kadang tidak. Yang ini harus faham. Jadi tuan-tuan, kita umat Islam ni dianjurkan solat, di situ disiplin. Dianjurkan bangun malam, di situ ada namanya penaklukan nafsu. Dianjurkan kurban, sembelih haiwan kurban. Biasa main dengan darah. Betul? Hari ni orang korban dah tak berani dah korban. Korban bukan dapat kambing, bukan dapat darah, dapat sertifikat. Bagi duit, kambing pun tak nampak, apa pun tak nampak, dapat sijil je. Sijil pun tak ada, online. Kita bukan nak menghina benda tu, tak. Betapa syariat ni sudah di diskaun sampai diskaun 99% dah. Betul kan? Cuma keluar duit, dapat sertifikat, dapat gambar. Akhirnya hari ni banyak tak lelaki-lelaki kata, saya tak boleh tengok darah ustaz. Biasa dengar tak ni? Bang, apa cerita nak pegang bang? Darah pun tak berani tengok. Ini semua latihan, time management. Betul tak kan?
Lepas tu main dengan darah, main dengan waktu. Sembelih lembu, itu kalau tak ada kederat yang betul tu tak boleh sembelih lembu, betul kan? Ini semua pelatihan. Tapi bukan itu yang kita nak bincangkan. Jadi hadis ini membincangkan apa? Siapa yang sempat mati tapi ketika hidupnya dia belum pernah berjihad atau belum ada niat untuk berjihad, maka matinya daripada cabang kemunafikan. Hati-hati. Berarti sekarang kita kena berjihad lah Ustaz. Yes, kena berjihad. Jihad yang macam mana sekarang ini yang dituntut? Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal mujahidu," adapun mujahid, orang yang berjihad, "man jahadu nafsahu fi ta'atillah." Orang mujahid, yakni orang yang berjihad, adalah orang yang berjihad berperang dengan jiwanya sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan, sembahyang ni ketaatan ke maksiat? Taat. Ramai atau sikit yang gagal, yang kalah berperang dengan diri sendiri untuk melakukan ketaatan solat. Berapa ramai yang dah gagal? Ramai ke sikit tuan-tuan? Ramai. Dia kalah berlawan dengan nafsu untuk pergi sembahyang je. Sebab kata Nabi SAW, mujahid yang orang mujahid adalah orang yang berperang dengan nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ramai tentang perintah Allah mereka gagal. Berarti mereka gagal dalam berjihad. Minimum nak jadi mujahid. Orang jihad lawan nafsu kita dalam melakukan perintah Allah. Sebab perintah Allah ni kalau tak berperang dengan nafsu, dia akan tumbangkan perintah tersebut. Tuan-tuan, zakat itu maksiat ke perintah? Perintah. Ramai ke sikit yang bayar zakat? Sikit. Ya, yang itu kena hati-hati. Baik. Jadi boleh nampak tak? Pertama, kalau sempat mati tak berjihad, tak niat jihad, matinya cabang munafik, satu bab. Habis nak berperang dekat mana Ustaz? Ada tak Ustaz nak pergi mana-mana ke? Nak pergi berperang, saya nak mati syahid ni? Bukan itu. Betul kan? Macam mana pula nak jihad ni Ustaz? Tadi kita katakan, Nabi kata yang dikatakan mujahid adalah berjihad dalam mengalahkan, melawan nafsunya sendiri dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan, bangun malam tahajud, maksiat atau perintah Allah. Berapa ramai yang kalah dengan dirinya untuk melakukan perintah Allah tahajud? Ramai ke sikit? Ramai. Berapa ramai pecundang tuan-tuan? Solat 5 waktu, kadang-kadang tak solat tepat waktu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik, seafdal amalan adalah solat pada tepat waktu. Betul? Tuan-tuan yang pernah pergi umrah, pergi haji, sebab itulah tanah Arab yang orang banyak pergi, betul? Dulu-dululah, sekarang tak tahulah. Kalau kita tengok dulu-dulu naik kereta dengan kawan-kawan, azan tuan-tuan, tengah jalan tepi highway, azan saja, agak-agak tak ada masjid, berhenti tepi jalan, bentang kapet tu, tengah-tengah jalan solat. Betul? Tengah-tengah jalan, ni jalan, tengah-tengah tu divider, solat dekat situ. Tapi orang hari ni solat, nanti dululah, alasannya tengok TV, lepak mapleh. Yang ini kadang-kadang tuan-tuan, ramai orang-orang yang kalah, yang pecundang dengan nafsunya sendiri pun dia tak ditumbangkan. Jadi jihad yang dimaksudkan di dalam hadis ini, ada yang namanya jihad lawan nafsu. Untuk buat apa? Untuk buat perintah Allah. Tuan-tuan, baca Quran perintah ke maksiat? Ni saja tanya. Soalan aku taklah teruk sangat bang. Tanya banyak-banyak kan tak dapat jawab. Baca Quran, maksiat ke perintah? Berapa ramai yang tak boleh paksa diri dia baca Quran? Kalau baca WhatsApp ni, WhatsApp group artikel ni, dia boleh hafal bang. Tapi Quran tidak, dia gagal. Dia pecundang. Yang ini jihad. Kalau kita nak faham jihad, jangan cerita berperang dulu. Datang masjid dulu, solat malam dulu, baca Quran dulu, puasa sunat dulu, buat perintah-perintah Allah yang wajib dulu. Tuan-tuan boleh semak. Bukan tuan-tuan, macam Puyo pula, kita semak diri kita. Betul tak kan? Kita semak diri kita tuan-tuan. Baik. Perintah Allah. Okey, nampak tak start dia kan? Pertama, mati tanpa jihad, mati munafik. Faham okey? Antara jihad adalah melawan apa? Nafsu sendiri untuk buat ketaatan. Ketaatan ini tuan-tuan, ketaatan ini kita tak akan tahu itu ketaatan, kita tak akan tahu itu ibadah kalau tak punya ilmu. Betul tak? Dan ulama mengatakan antara jihad yang tertinggi untuk melawan nafsu kita melakukan perintah adalah jihad melawan nafsu untuk melakukan perintah pergi belajar agama.
Kadang-kadang kita ni yang basic pun tak lepas. Kita ni dengan saya tuan-tuan, basic pun kadang-kadang tak lepas.